Assalamualaikum buat semua penonton setia Nona. Terasa makin sayu hati kerana Ramadan semakin meninggalkan kita. Sambil kita terus istiqomah beribadat, Mira percaya saat ini ramai yang sedang sibuk membuat persiapan bagi merayakan Syawal yang bakal tiba. Ada juga yang sibuk bersiap untuk perjalanan balik kampung. Hati-hati tau. Pesanan Nona untuk anda, berbelanjalah dengan berhemah, elakkan pembaziran. Yang penting kita sambut Lebaran ini bersama-sama keluarga tersayang dengan penuh kesyukuran. Adik-beradik berkumpul, ibu bapa dan mentua dapat disantuni bersama. Terus setia bersama kami selama sejam menyaksikan pengisian bermanfaat seisi keluarga. Kerana Nona, inspirasi wanita buat semua. Menarik di Nona minggu ini. Saya tak sangka tahu, saya datang Malaysia kata menjadi artis. Saya ni seorang yang curious. So soalan dekat hati terbuka. Islam ni sebenarnya apa? Setahun sebelum saya berkahwin dengan isteri, saya dah masuk Islam. Saya disahkan mengidap kanser endometrium, iaitu dinding rahim. Masa tu, ia adalah perjalanan yang sukar sebab saya seorang ibu tunggal, ada anak 3 orang. Dan Alhamdulillah, saya dapat buat rawatan segera, buat pembedahan dan disambung dengan radioterapi dan brachytherapy. Sesuailah kita bawa oleh-oleh untuk sempena hari Lebaran ke rumah saudara mara kita ataupun sahabat andai. Selamat mencuba. Insan mana yang tidak terlepas daripada ujian Yang Maha Esa? Termasuklah pengasas Cancer Survivors Malaysia, CSM, Zuraini Kamal, 55 tahun, pernah didiagnos penyakit barah endometrium atau barah dinding rahim. Dia percaya bahawa Allah tidak akan menguji hamba-Nya di luar kemampuan, lantas membuatkan dia bangkit untuk melawan kesakitan itu. Pengalaman melalui keperitan menjalani rawatan membuatkan pemandiri kanser ini nekat untuk memberikan sokongan kepada pesakit kanser lain, khususnya pada mereka yang memerlukan bantuan. Semangat dan usaha kumpulan sokongan ini menjadi inspirasi untuk mereka meneruskan kehidupan seperti insan lain. Aku ingin hidup. Itulah kata-kata semangat yang harus menjadi pegangan buat sesiapa sahaja yang dilanda ujian. Begitu juga buat pengasas Cancer Survivors Malaysia, CSM, Zuraini Kamal. Dia terus menanam azam kekuatan untuk sembuh dan kini Zuraini bebas dari penyakit berbahaya itu. Saya disahkan mengidap kanser endometrium, iaitu dinding rahim pada tahun 2012. Dan masa tu, ia adalah perjalanan yang sukar sebab saya seorang ibu tunggal, ada anak 3 orang, kesemuanya masih bersekolah dan belajar. Yang sulung masa tu di universiti, final semester, dan dia tak tahu pun sebenarnya saya ada kanser sehinggalah saya selesai menjalani rawatan dan sihat. Baru dia tahu kata saya pernah disahkan mengidap kanser. So perjalanan ini sangat sukar kerana ialah anak-anak sebab rawatan saya sebahagiannya di Alostar dan sebahagian lagi di Pulau Pinang selama 2 bulan setengah. Jadi saya kena berulang bawa kereta sendiri pergi ke Pulau Pinang. Anak-anak tinggal di sini dengan ibu mertua saya. Jadi sangat sukarlah bagi saya. Ya, sebab kita tak nak keluarga kita susah hati sebenarnya. Kalau ikutkan dia orang pun lambat tahu. Sehinggalah doktor kata saya kena bagi tahu keluarga sebab kita nak menjalani pembedahan dan pembedahan tu dia kata major operation, jadi you kena bagi tahu keluarga takut berlaku apa-apa jadi keluarga perlu tahu. So lagi beberapa hari nak operation baru bagi tahulah. Mak saya tahu waktu saya dah ada kat hospital. Pada mulanya saya pun macam pesakit kanser lain, pergi cari alternatif, jumpa bomo dan tak sembuh pun. Jadi tak nak kena pergi hospital. Dan Alhamdulillah saya dapat buat rawatan segera, buat pembedahan dan disambung dengan radioterapi dan brachytherapy. Semangatnya yang kuat membuatkan Zuraini nekat menubuhkan sebuah badan sukarelawan dalam membantu golongan pesakit kanser. Lebih menarik, sukarelawan pertubuhan ini terdiri daripada golongan pejuang kanser juga. Pada tahun 2012, waktu saya disahkan kanser, saya duduk di Kedah jadi kumpulan keliling tu masyarakat masih tak tahu tentang kanser dan rawatan. Saya pun waktu disahkan mengidap kanser saya tak tahu nak bincang dengan siapa, tak tahu nak bertanya.
Dan ramai yang mula promote macam-macam ubat dan rawatan. Jadi kita jadi keliru. Jadi kurus kering saya sebab tak makan. Lepas tu di sinilah bila saya dah sihat, saya dapati bahawa saya perlu membantu orang lain. Dari situlah saya mula kongsikan perjalanan saya menghadapi rawatan, bagaimana saya menjalani proses rawatan, bagaimana saya menjalani kehidupan sebagai seorang pesakit kanser. Dan sebenarnya kita ingat kita berkongsi itu sebenarnya nak meluahkan rasa, bercerita pengalaman ni satu proses nak terapi diri. Tapi rupanya dia menjadi inspirasi kepada pesakit kanser lain. Jadi mereka macam, oh macam ini perjalanan, oh begini kena buat, oh boleh makan, tak perlu pantang. Jadi banyak perkara yang dibincangkan, hanya pesakit kanser je yang tahu keadaan dan situasi pesakit kanser yang lain. Walaupun kanser kita berbeza, tapi jenis dia sama. Zakaria Muhammad Zain, 58 tahun atau mesra disapa Pak Ya, antara pejuang kanser yang mendapat perhatian badan ini. Selain menghidap kanser darah, dia juga dibebani dengan masalah kediaman yang tidak sempurna dan usang. Saya selalu sifatkan rumah Pak Ya ni macam ibarat cerita Piramli, yang Piramli masuk bawah rumah. Jadi masa saya ziarah, itu yang saya lalui. Saya kena tunduk, bongkok masuk dalam rumah, jadi kepala kita tergantuk. Jadi kita bila tengok macam tak percaya, tahun 2024 ni masih lagi ada orang yang hidup dalam keadaan duduk bawah rumah. Jadi rasa macam, nak kena tolong ni. Takkan tak bantu. Dia dengan tinggi, sakit kanser, nak kena bongkok. Tak sesuai bagi Pak Ya. Jadi memang kita terpanggil untuk bantu. Macam mana pun kita rasa kita kena fikir bagaimana nak bagi dia kemudahan dan keselesaan. Pak Ya ini merupakan salah seorang pejuang kanser darah dan lebih menyedihkan, sebenarnya rumah ini sudah uzur. Jadi dengan bantuan daripada Cancer Survivor Malaysia, sedikit sebanyak dapat meringankan beban yang ditanggung oleh Pak Ya, terutamanya menjelang Syawal nanti. Pak Ya, macam mana dapat rumah yang dah dibaik pulih macam ni? Mula-mula tu terkejut lah kan, sebab ada insan prihatin macam Puan Zani nak bantu saya kan. Tapi bila dah bantu saya dalam awal Ramadan kan, datang bagi semangat saya dengan Nadia sebagai kontraktor, dia buat semua. Jadi hari raya tu rasa happy lah sebab ada anak balik. Jadi keselesaan tu ada kan. Tak macam dulu kena tunduk kan. Macam saya tinggi memang terantuk lah selalu kan. Tapi dah jadi normal kan. Tapi bila dah buat swab macam ni, kita rasa gembira lah kan. Bersyukur anak pada Allah Ta'ala kerana beri kemudahan melalui Puan Zani bantu saya kan. Usaha sukarelawan ini bukan hanya memberi bantuan secara fizikal seperti barangan keperluan, malah turut menyalurkan sokongan emosi kepada pejuang kanser supaya terus tabah menghadapi ujian yang maha esa. Fokus utama Cancer Survivors Malaysia adalah untuk membantu pesakit kanser, dan keperluan pesakit kanser itu banyak. Macam Pak Ya, dia kata tadi, bukan saja nak kos ulang-alik, nak bayar rawatan kemo, rumah pun ada masalah nak kena tolong. Jadi keperluan dia banyak sebenarnya. Lepas tu ada yang perlu macam kos untuk membayar ubat. Jadi kita fikir biarlah pesakit kanser bantu rakan senasib kerana kita memahami apa yang diperlukan oleh pesakit. Okay, selalunya orang kata kita buat kebajikan, tolong orang. Sebenarnya tak, kita orang tolong diri kita orang. Ini yang kita orang buat untuk teruskan hidup. Jadikan hidup kita lebih bermanfaat dan memberi makna kepada insan lain. Kanser masih ada peluang untuk hidup. Menjelang Hari Raya Aidilfitri, pertubuhan ini turut berpeluang menyantuni keluarga pesakit kanser mencari kelengkapan raya. Kanser dalam Malaysia telah membawa 30 orang anak-anak yatim piatu. Mak ayah mereka telah meninggal dunia kerana kanser. Ada anak-anak yang kita lihat tu, mak ayah keduanya meninggal kerana kanser. Dan mereka ni adalah keluarga yang kita dah bantu sebelum ni. Kita tahu mereka susah. Jadi bila mak atau ayah mereka meninggal, ia memberi kesan yang menyedihkan kepada anak-anak. Tengok kemarin bila kita bawa seronok ziarah, bawa pergi shopping, beli baju. Ada yang kata tahun sebelum ni tak beli baju raya, inilah pertama kali nak dapat baju raya. Jadi
itulah cara mudah nak memberi kegembiraan kepada kanak-kanak, bawa dia orang shopping, pilih sendiri apa yang dia nak. Bantuan yang diberikan oleh CSM sedikit sebanyak dapat meringankan beban penjaga anak-anak yatim ini. Daripada awal masa suami sakit sampai dia dah tak ada, Kak Zu sentiasa santuni kami. CSM sentiasa santuni daripada awal sampai sekarang. Ya, Alhamdulillah, terima kasih kepada Kak Zu sebab membantu kami dalam memberikan baju raya ni lah. Dia sangat sedikit membantu kami untuk mengurangkan pembelanjaan untuk baju-baju raya yang setahun sekali kan. Alhamdulillah. Kita harap kita diberi kemudahan untuk membantu lebih ramai, dan insya-Allah mana tahu mudah-mudahan kita ada ruang untuk kita lebih aktiviti. Satu, kita nak one center untuk kita buat pelbagai aktiviti kat situ. Semoga kisah pemandiri kanser ini mampu menyuntik inspirasi buat penonton di luar sana agar tidak mudah menyerah kalah dengan setiap ujian yang menimpa. Tanamkanlah juga rasa ikhlas dalam membantu sesama insan dan saling memberi manfaat kepada mereka yang memerlukan. Rumah adalah ruangan paling selamat dan menyenangkan bagi setiap keluarga. Di dalamnya, kita berusaha mencipta dunia bahagia kita sendiri, tidak kira jenis atau saiznya. Pemilik mahligai belum tentu bahagia, penghuni teratak kecil tidak semestinya derita. Minggu ini, Nona menjengah ke kediaman pasangan Ahmad Kamal Abu Bakar dan Z Marlina Suhaini yang terletak di Puchong, Selangor. Gandingan hiasan dalaman yang bertemakan klasik dan Inggeris moden menjadi pilihan suasana teduhan mereka sekeluarga. Malah pemilihan konsep terbuka membuatkan ruangan kondominium ini tampak lebih luas dan selesa. Islam itu indah, membuatkan insan kelahiran Filipina ini terbuka hati untuk mendalaminya. Setelah 23 tahun memeluk Islam, Fikri Mark Adam Abdullah merasakan dirinya semakin bermakna dan lebih bahagia, terutamanya selepas mendirikan rumah tangga. Isteri tercinta antara yang membuatkan dia lebih memahami akan agama suci ini. Manisnya iman menyuntik semangat untuk dia terus melakukan kebaikan, terutamanya pada bulan Ramadan. Kali ini, Mark bersama Badan Sukarelawan Empire Project memilih untuk berkongsi rezeki dan mendekati golongan gelandangan di Kuala Lumpur. Tak kusangka hidupku kan sempurna dari cinta yang hanya dari kamu. Terima kasih Tuhan untuk dia, ku bahagia miliki dia. Nama selebriti yang berasal dari Cebu, Filipina ini sememangnya tidak perlu diperkenalkan lagi. Memulakan kerjayanya dengan menceburkan diri dalam bidang nyanyian, Mark Adam terus mengembangkan bakatnya dalam seni lakonan dan dunia komedi. Di sebalik sikap lucunya, Mark Adam tidak pernah malu untuk berkongsi pengalaman hidup, terutamanya sewaktu di awal kedatangannya ke Malaysia. Ayah saya daripada keluarga yang pemuzik. Atuk-atuk dia adalah pemuzik. Ayah saya nampak saya ada bakat lah untuk menyanyi. Lepas tu dia ajar saya macam mana menyanyi. Daripada umur 7 tahun. Lepas tu diajak kawan-kawan dia yang tahu tentang muzik untuk ajar saya menyanyi dan juga muzik. Umur 10, saya dah jadi penyanyi yang profesional. Saya menyanyi di kawasan-kawasan yang nak penyanyi
untuk saya dapat sesuap nasi lah. Umur 12 saya jadi juara di Filipina dan syukur alhamdulillah. Saya tak sangka tahu saya datang Malaysia menjadi artis, menjadi orang seni di Malaysia juga. Aku sangka hidupku kan sempurna dari cinta yang hanya dari kamu. Terima kasih. Mat mula merantau ke Malaysia pada tahun 2001 dan memeluk agama Islam setelah setahun bekerja di sini. Setahun sebelum saya berkahwin dengan isteri, saya dah masuk Islam. Saya ni seorang yang curious, selalu curious. Apa dia orang buat ni? Kenapa dia macam ni? Kenapa budak ni macam ni? Saya datang di Malaysia. Kawan pertama yang saya jumpa, dia pengamas Hotel Glenmarie itu. Itu hotel yang saya datang dulu, kerja dulu. Dan dia Islam. Tapi dia orang yang paling baik saya jumpa dalam hidup saya. Ketika waktu tu saya punya minda terbuka. Saya cakap, takkan dia masuk neraka? Saya lagi masuk neraka. Dia lagi baik daripada saya. So, soalan dekat hati terbuka. Islam ni sebenarnya apa? Sebenarnya Malaysia ni ada 3 kaum. Lepas tu yang paling banyak Melayu Islam. Islam ni sebenarnya apa? Sebab saya jumpa Muslim dekat Malaysia ni bukannya orang jahat. Bukan yang saya nampak dekat TV masa saya kecil-kecil dulu. So saya cuba mengkaji. Dan daripada situ jumpa pula girlfriend orang Islam juga. Dan saya punya isteri sekarang. Mak bersyukur kerana diberi peluang untuk turun padang menyantuni gelandangan di pusat transit Kuala Lumpur pada Ramadan kali ini. Menjelang Syawal yang bakal tiba, pelbagai juada hari raya diagihkan kepada penghuni di sini sebagai tanda ingatan pada mereka yang memerlukan bantuan dan sokongan moral. Sebagai orang sini dan juga orang penyaga sangat sibuk. Sebenarnya benda ini adalah peluang untuk kita jumpa orang-orang gelandangan. Bukan saja kita dapat pahala, diorang pun dapat pahala. Sebab kita berikan kegembiraan untuk diorang, diorang pun beri kegembiraan untuk kita. Mak Adam ni, saya ni gelandangan dulu di Filipina. Kan? Kalau ada peluang jumpa, saya akan jumpalah. Saya faham perasaan mereka. Bukan saja sini tahu. Alhamdulillah diorang ada tempat kat sini. Ada ramai di luar sana yang kita boleh jumpa depan-depan. Kalau kita boleh bantu, kita bantulah. Kan? Kalau kita ada ekstra, kita boleh bantulah. Kalau tak ada, bagi diorang senyumlah. Tapi kita kadang-kadang lupa ada saudara-saudara kita yang ada dekat sini dan ke tempat-tempat lain yang kita pun boleh tolong dan kita pun sebenarnya kena jenguk. Rata-rata penghuni di sini cukup gembira dengan kehadiran Mak Adam dan mereka percaya bahawa masih ramai yang mengambil berat terhadap golongan seperti mereka. Tempat ini ditubuhkan untuk menempatkan gelandangan yang berada di luar supaya dapat duduk di sini, dapat tempat tinggal yang selesa, kita sediakan makanan dan juga kita jalankan beberapa aktiviti lah dengan kerjasama NGO, universiti dan juga korporat. Kami pihak pengurusan dan juga penghuni sangat berbesar hati dan gembira lah atas kehadiran Mak Adam untuk meraihkan penghuni-penghuni di sini untuk menyambut hari raya tak lama lagi. Perangai orang-orang gelandangan dia seperti dengan saya sahaja. Ya, dia orang pun manusia. Right? Ada banyak cerita latar belakang mereka, kenapa mereka jadi gelandangan. Paling besar ialah kos perumahan yang tinggi. Itu sebab dia orang tak mampu nak duduk dekat rumah. Jadi dia pun jadi gelandangan. Itu semua kerja sukarelawan. Kebanyakan gelandangan di pusat transit ini mempunyai pekerjaan. Malangnya, kekangan ekonomi menghalang mereka untuk mempunyai tempat tinggal sendiri. Saya tahu, diorang dapat tahu saya duduk di Anjul Singgah. Tapi masa tu dengan keadaan saya yang tidak stabil, boleh dikatakan macam itulah, saya memang tak boleh berjumpa dengan diorang. Kat tempat lama saya, sebelum saya datang ke Kuala Lumpur, sekarang ni peluang kerjaan macam sikit. And mostly kalau ada peluang kerja pun mostly untuk lelaki saja. Pertama juga saya juga tak nak mengecewakan mak bapak saya juga tak nak
kena buat mereka marah dan buat mereka risau. So saya terpaksa terus stay je lah kat Kuala Lumpur ni. Di kesempatan ini, Mak turut menyampaikan sumbangan sepasang pakaian dan duit raya kepada mereka. Banyak lagi nak kena belajar sebenarnya tentang agama kita. Kan, saya punya isteri sekarang. Dia banyak bagi tahu saya, dia banyak ajar saya. Banyak benda. Satu-satunya adat, lagi-lagi masa awal-awal tu, masa bulan Ramadan, nak puasa, solat, cara solat, macam mana nak tegur orang-orang tua, macam mana nak bersilaturahim. Kat dalam saya tu, saya rasa tenang. Perasaan tu ada banyak dan syukur alhamdulillah saya diberikan hidayah adalah orang-orang Islam sendiri. Semoga Mak Adam terus istiqamah dan kisah penghijrahannya mendalami Islam mampu menjadi inspirasi buat mereka yang masih mencari erti manisnya iman. Sempena kedatangan Aidilfitri yang makin hampir, diharapkan juga sumbangan yang dihulurkan sedikit sebanyak dapat memberi keceriaan, malah membantu meringankan beban buat mereka yang kurang berkemampuan. Sinonim dengan rekaan klasik, Bahari Asyik masih mengekalkan potongan asli baju kurung. Koleksi yang diberi nama Bisikan Syawal ini mempunyai gaya dan keunikannya yang tersendiri. Lagipun kita fikir orang Melayu karakternya berbisik, dengan kata lain membawang. So we take that words, okay, perkataan bisik tu untuk mencipta tema untuk tahun ini. Penggunaan fabrik seperti songket dan broket menyelahkan lagi seni tradisi Melayu pada rekaannya. Tahun ini kami lebih memperhalusi pasal kebaya disebabkan kebaya tu kami salah seorang daripada pembuat kebaya dan kita tahu kebaya pada tahun ini telah diangkat ke UNESCO kan. Jadi kami salah seorang yang involve dalam pemilihan koleksi kebaya di Malaysia. Jadi warna-warna yang kami terapkan warna-warna orang Melayu kita, warna-warna terang, tak lain juga warna-warna pastel. Di samping memberi keselesaan, potongan baju yang lebih longgar bersama padanan aksesori klasik mampu menyelahkan gaya sopan penggayaan. Koleksi Raya 2024 Bahari Asyik turut menampilkan 18 rekaan buat penggemarnya dan antaranya adalah kurung Pahang Tenun Jalur, kurung Riau Satu Selaman dan kebaya Nik Esa. Hasrat kami ni ialah untuk selain mengetengahkan busana-busana tradisional, kita juga berharap supaya busana-busana tradisional kita ni dipandang, dicuba oleh anak-anak muda, generasi-generasi Y. Jadi itulah antara sebab-sebab utama kenapa kami tetap mempelopori baju-baju warisan nenek moyang kita kan. Busana klasik yang malah segar bukan sahaja berjaya menarik perhatian penggemar baju tradisional Melayu, malah ia mampu memartabatkan lagi nilai budaya warisan asli tempatan ke peringkat yang lebih tinggi. Selain koleksi klasik asli, seorang lagi pereka berpengalaman turut menghasilkan rekaan klasik namun dengan sentuhan yang lebih kontemporari. Terkenal dengan rekaan avant-garde, Melinda Lui tampil dengan gandingan busana baju tradisional bersama sentuhan moden untuk koleksi Raya 2024. So hari ini kita ada 3 koleksi. Itu Mel by Melinda Lui yang fun, happy punya. Kita nama itu koleksi asal usul. So macam you imagine lah, you balik kampung, you ada pakai cantik-cantik dengan you punya nephew ke, ibu bapa ke,
parents ke siapa-siapa. So memang satu koleksi yang happy and fun lah. Color pun banyak cantik. Kita ada kebaya, ada macam pleated punya baju dengan skirt atau seluar juga. Selain menjadi antara seleksi rayanya, ciptaan Kabaya adalah simbol penghormatan Melinda kepada mereka-mereka kebaya. Kebaya yang dihasilkan Melinda turut diberi sentuhan moden supaya kelihatan lebih segar dan menarik. And then also in Malaysia we have like the kebaya Labor atau kebaya macam Pahang ke, Johor ke. So I think it's nice. Singapore ada dia punya nyonya, Melaka ada nyonya punya kebaya. So it's a nice kind of like combo, to put together. So I nak buat satu koleksi yang klasik tapi modern, and then and encourage ladies to pakai balik baju-baju macam ni, yang tradisi. Jenama ini turut berkolaborasi bersama Miss Claire, sebuah label tempatan yang memberi tumpuan khusus pada golongan bersaiz besar. Golongan plus size wanita, dia tak banyak chance untuk pakai baju Melinda Lui. So every year kita ada konsep macam tu untuk reach out to Malaysia designer untuk buat satu kolaborasi dengan Miss Claire, so that golongan plus size pun ada peluang untuk pakai baju raya designer. So untuk konsep tahun ni, design dia dari Melinda Lui herself. So dia benar konsep berdasarkan batik Malaysia. So design dia semua batik Malaysia yang selain daripada hari raya, kita pun boleh pakai pada hari biasa. Pemilihan fabrik bagi koleksi ini turut dipelbagaikan dengan material seperti kapas tulen, baldu dan renda. Dia lain daripada yang lain. Dia mampu untuk menjadikan sesuatu yang colourful, yang bold, yang orang kata pelik, elemen-elemen ni, dan dia cantumkan dan hasilkan sesuatu yang tetap nampak elegan, tetap nampak klasik tapi berani. Dan saya sangat respect dia kerana dia ada keberanian itu. Pengalaman lebih 2 dekad dalam industri fashion menjadikan busana keluaran Melinda Lui sering dinanti-nantikan oleh penggemarnya. Gandingan puding lembut bersama sos buah-buahan ataupun coklat lebih enak dinikmati ketika sejuk. Panna cotta antara hidangan pemanis mulut yang boleh dijadikan idea sajian apabila menerima kunjungan tetamu Syawal nanti. Jom kita sama-sama pelajari cara membuat manisan ini bersama Chef Muhammad Azli Haji Ismail menerusi segmen Air Tangan. Tidak seperti puding biasa, pencuci mulut klasik Itali ini semakin menjadi kegemaran ramai. Selain disaji indah, hirisan buah-buahan segar memberi kelainan yang menambat selera. Beberapa hari saja lagi kita nak menyambut Hari Raya Aidilfitri. Kita nak membuat dessert panna cotta. Bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat pencuci mulut panna cotta adalah gula, serbuk gelatin, esen vanila, susu segar, krim putar, buah anggur, buah strawberry, buah blueberry, gula pasir, lemon dan buah mangga. Kita panaskan dulu air, kemudian kita akan masukkan kita punya gelatin. Lebih kurang 3 ke 4 sudu besar. Dan kita biarkan seketika kita punya gelatin kembang. Untuk membuat kita punya custard panna cotta, kita campurkan sahaja krim, susu, kita campurkan semua bahan-bahannya, gula, kacau, menggunakan kita punya whisk, api dengan sederhana. Kemudian masukkan serbuk gelatin ke dalam periuk dan kacau dengan perlahan sehingga ia kelihatan seperti buih. Last sekali kita masukkan 1 sudu esen vanila. Kacau sebati
And then kita boleh tutup api. Kita hidang di dalam bekas begini senang untuk kita hias cantik dan dia adalah individu punya portion dan memudahkan untuk kita punya tetamu dan juga mudah untuk dihidangkan. Simpan di dalam peti ais ataupun chiller lebih kurang 2 jam ataupun 4 ataupun semalaman sebaiknya. Panaskan kita punya kuali dan kita punya saucepan. Kita akan buatkan caramel. So kita biarkan saja gula ni sehingga jadi bertukar sehingga keperangan golden brown. Bila dah ada caramel, just masukkan saja buah-buahan ke dalamnya. Dan di sini kita boleh nampak buah-buah dia akan start keluarkan dia punya juice. Dan di sini juga kita akan dapat dia punya warna yang natural. Resepi ni tak memerlukan kita meletakkan air ya, sebab jus daripada buah itu sendiri yang keluar. Last sekali kita masukkan perahan lemon ke dalam kita punya blueberry kompot. Sementara kita tunggu blueberry kompot kita sejuk, kita biarkan seketika. Kita boleh juga hidangkan kita punya kompot dengan buah-buahan segar yang lain. Okey, panna cotta kita dah ready, dah set. So kita akan proses yang seterusnya. Kita nak letak fruit kompot di atasnya. Untuk mangga ni, saya just potong dadu and then kita akan gaulkan buah mangga kita ni dengan mango topping, mango filling. Kebiasaannya buah-buahan yang kita gunakan buah-buahan segar yang ada rasa masam-masam sedikit. Sebabnya nanti dia akan komplement dengan rasa panna cotta kita yang rich, yang berlemak ni. So dia macam refreshness dan juga dekat rasa lemak tu. Dan kita just campurkan saja dengan strawberry topping sedikit. Dan kita just letak dia di dalam kita punya kompot. Kita pipingkan fresh cream supaya nampak kontra dan juga hiasannya. Strawberry untuk bagi nampak dia punya hiasan. Blueberry yang kita dah buat sebentar tadi dah sejuk, so kita boleh letakkan di atas kita punya panna cotta. Pipingkan sedikit cream. Kita ambil sedikit sos supaya dia cantik. Fresh blueberry kita. Just letak buah anggur saja di dalamnya. Kita just letak sahaja. Kita piping sedikit krim. Sesuailah kita bawa oleh-oleh untuk sempena hari lebaran ke rumah saudara mara kita ataupun sahabat andai. Selamat mencuba. Gabungan rasanya yang masam dan manis melengkapkan lagi keenakan sajian ini. Ia juga lebih sedap dimakan ketika sejuk. Perkongsian resepi panna cotta bukan sahaja mudah disediakan, malah tekstur dan warnanya yang menarik juga amat sesuai dihidangkan untuk tetamu yang datang bertandang. Meriahkan Hari Raya anda bersama Listerine dan Watson. Jom sertai peraduan Listerine Raya 2024 dari 19 Mac hingga 29 April ini. Anda berpeluang untuk menang melalui pembelian produk Listerine di Watson bernilai RM30 dan ke atas dalam satu resit. Semuanya tertakluk kepada terma dan syarat. Menangi hadiah hebat bernilai RM30,000 termasuk pakej pengubahsuaian rumah bernilai RM20,000 serta peluang untuk disiarkan di TV. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sedar tak sedar kita sudah berada di penghujung Ramadan. Bayangkan tuan-tuan dan puan, inilah malam-malam yang dinanti-nantikan, iaitu malam-malam Al-Qadar. Ashrul awakhir min Ramadan, 10 akhir Ramadan ini. Kerana Nabi SAW dia minta kepada kita taharrau Lailatul Qadri. Cari sampai dapat malam Al-Qadar. Kata para ulama, macam mana kamu nak cari ini? Kerana Nabi SAW dia jelaskan malam Al-Qadar ni
ada malam-malam tertentu. Ada 21, mungkin berlaku 23, mungkin berlaku 25, mungkin berlaku 27 dan mungkin berlaku 29. Maka kita nak buat macam mana ni? Maka tak lain dan tak bukan perlu bangun keseluruhan 10 akhir Ramadan itu. Kalau awak bangun 10 akhir malam-malam tu memang tak pernah miss, insya-Allah kita akan dapat malam Al-Qadar. Sebab apa? Sebab kita bangun tiap-tiap malam. Yang risaunya kita bangun tebuk-tebuk. Ada yang kata 21. Ini yang bila ada Profesor Matematik, Profesor Datuk Dr. Abdul Razak, dia kata sukar sebenarnya kalau kita nak tentukan satu-satu hari itu. Kalau ikut kiraan matematik, statistik, dah macam-macam dia kira. Sebenarnya boleh berlaku semua ni. 20 boleh berlaku, 21 boleh berlaku, 22 boleh berlaku, 23 boleh berlaku, 24 boleh berlaku. Saya kata macam mana pula bila tu? Sebab Nabi kata 21, 23, 25, 27, 29. Dia kata ikut negara lah. Kan masalah tu. Jadi oleh sebab itu, benarlah kata Nabi SAW, bangun 10 akhir Ramadan tu. Jangan kita berkira. Bahkan kata Nabi SAW juga dalam satu hadis, man qama lailatal qadri imanan wahtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Sesiapa yang bangun di waktu malam, dia dapat pula malam Al-Qadar, Allah ampunkan semua dosa-dosa dia. Jadi tuan-tuan dan puan, apa salahnya kalau kita belajar bangun di pertengahan malam, dan masa itulah kita memohon dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita ada masalah, nak mengadu dengan siapa lagi? Kita tak ada tempat nak mengadu. Mengadulah dengan Tuhan. Mengadulah dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang Allah dah bagi tahu, wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Bila kamu ni ada masalah, mintalah dengan Allah, kata Allah. Sebab apa? Sebab aku akan terima, aku akan dengar doa-doa kamu, aku akan ambil doa-doa kamu, dan aku akan mustajabkan apa yang kamu minta. Jadi inilah masanya untuk kita memohon dengan Allah Azza wa Jalla di malam-malam Al-Qadar, yang mana mungkin ini adalah malam terakhir kita mendapat Al-Qadar. Mungkin tahun depan kita telah tiada dan bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka manfaatkanlah Ramadan kali ini, jadikanlah Ramadan kali ini Ramadan yang terbaik dalam hidup kita. Tuan-tuan dan puan yang dikasihi sekalian, antara doa yang mungkin kita boleh amalkan, yang boleh kita pegang pada malam-malam terakhir bulan Ramadan untuk dapat malam Al-Qadar, Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun, ya Allah, kamu maha pengampun. Allahumma innaka afuwun karimun, kau maha pemurah. Tuhibbul afwa, kamu maha pengampun dan suka memberi keampunan. Fa'fu anna, dan ampunkanlah dosa-dosa kami, ya Allah. Inilah doa yang diajar oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada para isterinya seperti Aisyah dan sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan insya-Allah kalau kita amalkan, ia amat baik untuk kita pada malam-malam Al-Qadar. Ini dipanggil hadiah daripada Allah. Bulan Ramadan, bulan kau mintalah aku bagi. Sepanjang hari bulan Ramadan, sepanjang malam di bulan Ramadan, khususnya 10 akhir Ramadan itu, aku akan terima doa-doa yang engkau minta. Tak kiralah kita banyak buat dosa ataupun tidak, mintalah dengan Allah. InsyaAllah kita akan dimuliakan dan akan diberkati hidup kita. Jadi saya, Dr. Muhammad Izhar, mohon kemaafan kalau ada salah dan silap. Saya dengan rendah diri mengajak semua, marilah kita sama-sama menjadi manusia yang berjaya dunia dan juga akhirat. Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin.
Kemeriahan Syawal semakin terasa. Raikan Lebaran ini dengan penuh kesyukuran dan tidak lupa sama-sama kita mendoakan kesejahteraan buat saudara Islam di bumi Palestin. Seperti biasa, terus layari ke semua platform laman sosial Nona, manakala sebarang komen dan cadangan bolehlah hantarkan ke alamat email nona@tv3.com.my. Sebelum berpisah, sekalung terima kasih kepada pasangan Ahmad Kamal Abu Bakar dan Zim Marlina Suhaini kerana sudi menerima kunjungan kami. Dan di kesempatan ini, Mira dan seluruh warga kerja Nona ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin. Hati-hati memandu ketika pulang ke kampung halaman dan ingat pada yang tersayang sedang menanti kepulangan anda. Jangan lupa saksikan episod istimewa Nona Raya minggu hadapan pada hari dan waktu yang sama. Nona, inspirasi wanita buat semua. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Sri Kandi masa kini, yang bekerja ya juga ibu dan istri, cabaran ditangani